Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning guys. So untuk hari ni kita akan masuk berkenaan dengan Krebs cycle. But before we enter the Krebs cycle, cikgu akan ulang sikit berkenaan dengan glycolysis and reaction. Ialah sebab video hari tu English fully kan. Takut kamu ada yang tak berapa faham lah. Alright, so untuk glycolysis dia ada consist of 10 steps. So glucose yang kita dapat daripada makanan yang kita makan telah undergo digestion tu semua. So kita dapat glucose, 6 carbon. Kemudian dia akan enter the first step which is phosphorylation. So cikgu dah kata sebelum ni phosphorylation maksudnya tambah fosfat. So dia akan tambah fosfat group tu pada carbon number 6. That's why awak nampak kat sini daripada glucose jadi glucose 6 phosphate. So this phosphate comes from the ATP. So ATP jadi ADP. And after that it enters the second step iaitu isomerization, iaitu dia berubah bentuk. So nampak ni daripada bentuk hexagon dia jadi bentuk pentagon, daripada glucose jadi fructose. Tapi dia carbon punya number yang duduk phosphate still sama lah. So that's why glucose 6 phosphate become fructose 6 phosphate. Sebab same chemical formula but different chemical structure. And after that it enters the third step iaitu phosphorylation again. So this time again ATP being consumed. So tadi dah satu kan. So sekarang kita dah guna 2 ATP. So ATP ini akan donatkan dia punya phosphate group. Satu phosphate group pergi ke carbon number 1. So that's why jadi fructose 1,6 biphosphate. So nampak ni ada S. So fructose 1,6 biphosphate kenapa menerima phosphate group daripada ATP? Supaya nak jadikan dia reaktif. So bila dia reaktif dia senang untuk split lah. So sekarang dia ada 2 phosphate group dan dia sendiri dah ada 6 carbon. So that's why after that it enters the fourth step iaitu splitting. Dia akan split bahagi 2 lah. So daripada 6 carbon jadi 3 carbon. Kemudian satu phosphate group pergi ke each molecule. So that's why kat sini dihydroxyacetone phosphate, 3 carbon, 1 phosphate. And satu lagi adalah glyceraldehyde triphosphate. 3 carbon juga dan 1 phosphate. So dua benda ni adalah sama chemical formula but different chemical structure. Tapi disebabkan proses glycolysis ni hanya guna G3P sahaja untuk proceed the next reaction. So therefore kita kena tukarkan DHAP jadi G3P melalui proses isomerization. Just tukar bentuk je lah. And after that it enters the sixth step iaitu oxidation and phosphorylation. Sebab DHAP tadi semua dah convert jadi G3P. So sekarang kita ada 2 G3P in total. So both G3P will undergo oxidation and phosphorylation di mana NAD+ is reduced into NADH plus H+. Cikgu dah beritahu sebelum ni NAD+ positif 1 jadi neutral, maksudnya dia undergo reduction lah. So bila NAD+ is reduced, G3P is oxidized. Dan sebabkan ini 2 G3P, so ni pun 2 NAD+ jugalah diperlukan. Dan pada masa sama, inorganic phosphate will enter from cytoplasm dan akan tambahkan daripada satu je phosphate group yang duduk pada carbon 3, sekarang dah ada another phosphate group yang duduk pada carbon number 1. So that's why namanya 1,3-bisphosphoglycerate. Again ada S. After that, it enters the seventh step iaitu substrate level phosphorylation di mana 1,3-bisphosphoglycerate kemudian buang satu phosphate group. So nampak ni daripada carbon number 1 and 3 both ada phosphate group. Sekarang hanya pada carbon 3 saja ada phosphate group sebab carbon number 1 tu dah removekan phosphate group dia pergi kepada ADP. So ADP menjadi ATP. So bila proses penghasilan ATP kita spesifikkan namanya sebagai substrate level phosphorylation. Dan benda sama 2 molekul, so ini pun 2 ADP menjadi 2 ATP. 3-phosphoglycerate kemudian undergo isomerization to become 2-phosphoglycerate. So nampak ni dia hanya pindah tempat daripada carbon 3 jadi carbon 2 sahaja. So that's why isomerization. And after that 2-phosphoglycerate kemudian jadi phosphoenol pyruvate. So still ada phosphate group, kita nampak ni fosfor bersama. Waktu ni apa yang berlaku adalah ada removal of water daripada phosphoglycerate jadi phosphoenol pyruvate. Dan after that the last step iaitu step number 10 substrate level phosphorylation. Kita lihat daripada nama itself phosphoenol pyruvate dah hilang nama fosfor tu. So therefore dah buang fosfat tu pergi mana? Pergi ADP menjadi ATP. So 2 molekul dah juga sebab kat sini ada 2 phosphoenol pyruvate. So 2 fosfat diremovekan pergi ke ADP. So therefore 2 ATP will be produced. So kita dapat kat sini daripada energy payoff phase kita dapat 2 ATP sini dan 2 ATP sini. So both is 4 ATP. So 4 ATP is the product. Tapi because of the previous step iaitu energy investment phase, kita dah guna 2 ATP. That's why proses untuk glycolysis ni kita summary-kan, awak akan dapat 4 minus 2 iaitu 2 net of ATP. Okay, dan pada masa sama ada 2 NADH plus 2H plus 2H2O
dan 2 pyruvate lah. So this 2 pyruvate will enter mitochondria daripada cytosol dan dia akan enter link reaction. So kita lihat proses link reaction pula. So semasa proses link reaction dia very simple je. First pyruvate kena jadi 2 carbon fragment. Pyruvate ni kan 3 carbon. Jadi 2 carbon fragment, maksudnya telah buang 1 carbon. So 1 carbon itu dibuang dalam bentuk CO2. So proses ini kita panggil sebagai decarboxylation. Kemudian dia akan jadi 2 carbon acetate. So nama dah lain. So maksudnya mesti ada molekul be removed out. NAD+ is reduced into NADH plus H+. So 2 carbon fragment is oxidized. Sebab cikgu dah bagi tahu bila ada satu benda memberi, mesti kena ada satu benda yang menerima. And after that, it enters the third step, iaitu this 2 carbon acetate. Kemudian dia akan tambahkan coenzyme A supaya dia jadi ada energi lah. So nama pun dah jadi lain, iaitu acetyl-CoA. And this still 2 carbon jugalah. So this acetyl-CoA akan enter the Krebs cycle, dan because in glycolysis we have 2 pyruvate, so therefore dalam link reaction pun kita dapat 2 acetyl-CoA juga. Dalam link reaction kita dapat 2 NADH plus 2H+, 2 acetyl-CoA and 2 CO2 yang diremuvekan awal-awal tu. Alright, kita buat summary dia. Kamu keluarkan selai kertas dan kamu buat dalam bentuk landscape lah. Sebab kita akan buat bawah ni berkenaan dengan oxidative phosphorylation sebab ada ruang kan. So kamu buat table macam cikgu buat ni, cikgu besarkan. So summary of aerobic respiration. Dalam glycolysis tadi kita dapat 2 NADH plus H+, kemudian dapat 2 ATP juga. Dalam link reaction kita dapat 2 NADH plus H+, CO2 apa semua tak letaklah sebab yang kat sini cikgu nak summarikan berkenaan energi punya produk. So yang melibatkan energi hanyalah NADH plus H+, FADH2 dengan ATP. ATP ni memang currency energi kita lah, maksudnya awak terus dapat duit, RM awak boleh terus belanja. Tapi dua ni, NADH plus H+ dan FADH2, dia functionnya sebagai electron carrier. Dia macam umpama aset lah, maksudnya rumah dengan kereta. Dia ada nilai tapi awak kena convert dia dulu, kena jual dulu, baru rumah dengan kereta ni dapat bagi awak RM tu. Nanti kita akan tengok macam mana nak convertkan this rumah and kereta menjadi RM, iaitu ringgit yang kita dapat daripada ATP tu. Alright, so kita masuk Krebs cycle. Okay class, so for the Krebs cycle 5.1.2, so the learning outcomes illustrate to explain Krebs cycle daripada jadi oxaloacetate sampailah menjadi malik. Ini semua adalah dia punya intermediate molecules. So Krebs cycle a series of chemical reactions in aerobic respiration in which acetyl-CoA is completely degraded to carbon dioxide and water with the release of metabolic energy that is used to produce ATP. Metabolic energy adalah in the form of NADH plus H plus and FADH2. Dan lepas tu kita boleh convert untuk hasilkan ATP dalam proses yang seterusnya. Selain pada nama Krebs cycle, we also call it as tricarboxylate acid cycle ataupun citric acid cycle, tapi yang commonnya adalah Krebs cycle lah. Okay, dan Krebs ni adalah nama orang so therefore kamu kena tulis K ni huruf besar sebab ni nama pakciknya. Okay, masa time glycolysis sahaja yang berlaku dalam cytosol, link reaction dengan Krebs cycle dah berlaku dalam matrix of mitochondria. So kita lihat dia punya proses kat sini. Yang ni kita akan lukis dalam kita punya mind map. So keluarkan selai kertas. So ni Krebs cycle kita. So daripada link reaction kita dapat acetyl-CoA dan kemudian acetyl-CoA ini akan enter Krebs cycle. So kita lukis dia punya cycle. So dia akan jadi citrate. So citrate ni adalah 6 carbon. So tadi acetyl-CoA 2 carbon. So macam mana daripada 2 carbon jadi 6 carbon? Sebab sebenarnya dia telah combine dengan satu molekul yang kita panggil sebagai oxaloacetate. So oxaloacetate ni adalah 4 carbon. So that's why 4 tambah 2 adalah 6. Okay? Dan disebabkan kat sini kamu nampak citrate tak ada langsung nama CoA ni. Apa yang berlaku adalah CoA ini di remove out daripada this bond. Okay? So CoA kita buat keluar dan cikgu warnakan biru supaya nak tunjukkan dia side product lah. Okay, kenapa CoA ni boleh keluar? Sebab CoA ni dia ada unstable bond yang ada pada acetyl-CoA. So bila acetyl-CoA ni dia jadi reaktif dan dia berjaya combine dengan oxaloacetate, so unstable bond tu akan break dan akan release CoA lah. Okay, kemudian this citrate dia akan enter second step iaitu isomerization. So citrate ni kemudian jadi isocitrate. So isocitrate ni pun sama, masih lagi 6 carbon. That's why namanya adalah iso ni. So proses yang berlaku kat sini adalah isomerization. Cikgu warnakan merah untuk menunjukkan proses. So waktu ni macam mana boleh berlaku isomerization adalah dengan cara water being removed out dan water being added into the reaction. Okay, tak sama ke cikgu? H2O keluar dan H2O masuk. Okay, dia masuk dekat tempat lain, keluar kat tempat lain. Contoh macam ni, kita ada A, B dengan C. Tapi waktu ni A remove out. So tinggal B dengan C.
Lepas tu A masuk balik, tapi A tak masuk dekat depan, A masuk dekat belakang. So kita akan nampak dia akan jadi B, C, A. So nampak kedudukan dah berubah. So ini adalah isomerization lah, sebab A, B, C still composed of chemical formula sama, tapi dia punya bentuk dah jadi lain, position dah lain. Okay, so ni dia punya analogi lah. Right, cikgu padam ni. Kemudian step number 3 iaitu isocitrate menjadi alpha ketoglutarate. So kita buat arrow ke bawah. Okay, cikgu tak boleh nak tulis alpha, so cikgu kena lukis alpha, kamu kena buat macam salah. Okay, so alpha ketoglutarate. Waktu ni dah jadi lain sebab dia dah consist of 5 carbon compound. So waktu ni apa yang berlaku? The first step adalah isocitrate is first oxidized into alpha ketoglutarate. So bila oxidize, kita tahu kat sini mesti akan ada something yang be reduced, iaitu NAD+ is reduced into NADH plus H+. So nampak ni daripada positif 1, sekarang NADH jadi neutral. So H+ kan duduk sekali dengan NADH. So isocitrate is oxidized into alpha ketoglutarate. So proses kat sini kita panggil dia sebagai oxidation. Okay, dan lepas tu dia akan removekan CO2. Kenapa remove CO2? So awak nampak ni 6 karbon jadi 5 karbon. So 1 karbon telah keluar menjadi CO2 lah kan, yang paling senang. Bila remove CO2, decarboxylation. So bila kita combinekan dua ni, awak boleh sebut asing-asing boleh, oxidation and decarboxylation. Kalau orang ni newbies dia buat jadilah, tapi kalau dah pro dia akan combinekan. So dia jadilah oxidative decarboxylation. Okay, so itu adalah proses isocitrate menjadi alpha ketoglutarate. Okay, next one ni kita akan letak dia betul-betul dekat tengah-tengah di bawah ester-CoA ni. So maksudnya awak letak kat sini lah. So molekul yang terhasil kat situ selepas tu adalah succinyl-CoA. So succinyl-CoA ni sifatnya adalah 4 carbon compound. So kat sini kita boleh agak lah, daripada 5 carbon jadi 4 carbon mesti ada CO2 being released out kan. So here CO2 dulu being removed out. So the process is of course lah decarboxylation. And after that barulah dia undergo oxidation process sekali lagi, di mana NAD+ is reduced into NADH plus H+. So kat sini bila NAD+ is reduced into NADH plus H+, dan CO2 pun telah remove out. So proses yang samalah macam tadi, iaitu oxidative decarboxylation. Dan kita lihat kat sini molekul ni ada CoA nama dekat sini kan. So maksudnya coenzyme A been added to this reaction. So kita letakkan CoA kat sini. So CoA ni dia bantu untuk reaction ni jadi reaktif. So dia ada unstable bond lah. Okay. Next step. So daripada succinyl-CoA, after that dia akan enter step number 5. So succinyl-CoA kemudian akan menjadi succinate. Okay, so from here kita buat arrow naik ke atas. Dan start daripada sini, semua molekul dah jadi 4 karbon. That's why saya suruh letak tadi succinyl-CoA duduk bawah, paling tengah-tengah, 4 karbon. Dan kalau kamu perasan tengok ni, ini pun 4 karbon kan. So senang ingat. Daripada bawah sini sampai ke atas semua dah jadi 4 karbon kat sebelah kiri ni. Okay, so dia akan jadi succinate, also 4 carbon. So from here awak nampak, CoA ni tak ikut sekali masuk ke succinate. Kenapa? Sebab CoA unstable bond tu telah pun break. CoA telah be removed out. Dan unstable bond tu sebenarnya bila dia break, dia releasekan large amount of energy. Jadi energy tu tak pergi gitu je. Sebaliknya dia akan diambil oleh GDP yang ada dekat dalam matrix of mitochondria. Sebab ingat, this Krebs cycle occurs in matrix of mitochondria. So waktu ni inorganic phosphate iaitu PI ini akan dicantumkan dengan GDP supaya GDP ni menjadi GTP. So nampak GDP combine dengan PI menjadi GTP. GTP dia beza dengan ATP sebab dia guanin. Kalau ATP adenine kan. Okay, so ni guanosine diphosphate campur dengan inorganic phosphate satu, so dapatlah GTP iaitu guanosine triphosphate. Tapi kamu dah belajar bahawa ATP adalah our main energy currency. Ni umpama macam duit RM dengan duit rupiah. Awak pergi Malaysia, awak guna RM lah, bukan guna rupiah. Walaupun awak ada juta rupiah pun, tapi setiap awak kena pergi money changer untuk tukar. So samalah macam ni. Ada GTP pun tak jadi sebab kita kena convert dia jadi ATP. So therefore apa yang dibuat oleh GTP walaupun ni berduit tapi duit dalam rupiah, so kita kena convert jadi ATP juga. So kat sini kita lihat bahawa ADP akan ambil phosphate group yang release daripada GTP. So GTP ni akan jadi balik GDP. So daripada 3 fosfat jadi 2 fosfat kan. Maksudnya ada satu fosfat group dia telah diriliskan dan fosfat group tu release pergi ke ADP. So ADP combine dengan fosfat group tadi, so dia akan jadi ATP.
ADP. So dapatlah RM yang kita nak guna. Dia proses dia sama je, proses penghasilan energi juga, sebab energi tu kita dapat daripada break of the bond di antara CoA tu. So bila energi yang ada dalam bond tu telah release, kita tangkap siap-siap masuk dalam GDP, combined dengan inorganic phosphate, jadi GTP. Tapi disebabkan ini bukan energi currency kita yang utama, so kita kena convert dia jadi ADP kepada ATP. Okay, so dapatlah satu ATP kat sini lah untuk setiap susunan CoA yang kita convert jadi succinate. Okay, so proses penghasilan ATP kat sini of course lah kamu dah belajar sebelum ni, namanya adalah substrate level phosphorylation. Okay, next. So daripada succinate kemudian dia akan jadi step number 6 iaitu fumarate. So fumarate ni cikgu dah beritahu start daripada succinate CoA semua 4 carbon. So apa yang berlaku kat sini awak ingat senang, FF. So maksudnya kat sini FAD is reduced into FADH2. Okay, reduce sebab dia menerima hidrogen ni. Okay, kita dah belajar reduction bila terima hidrogen ataupun terima elektron. So FAD reduced into FADH2, succinate is oxidized into fumarate. So proses yang berlaku kat sini namanya adalah oxidation. Okay, senang nak ingatlah sebab dia FF. Okay. Dan lepas tu fumarate kemudian jadi malik. So malik pun sama 4 carbon. So waktu ni apa yang berlaku semasa menjadi malik iaitu step number 7 adalah addition of water molecule. So kat sini water being added into the reaction. So proses tambah air ni kita namakan dia sebagai addition of water je lah. Jangan letak hydration pula Okay. So kemudian lastly adalah malik become oxaloacetate. So kat sini nama lain malik dengan oxaloacetate. So maksudnya apa yang berlaku adalah malik tu kemudian undergo oxidation again to become oxaloacetate. So bila oxidation, ni sekali je fumarate ni ada melibatkan FADH2. So oxidation lain of course lah melibatkan NAD+. Okay, NAD+ is reduced into NADH plus H+. So proses kat sini namanya oxidation. Okay, so settle berkenaan Krebs cycle. Satu cycle tau ni. So kalau kita tengok semua full, cuma you have to bear in mind dalam glycolysis we produce 2 molecule of pyruvate. Dan bila these 2 molecule of pyruvate enters the link reaction, kita dapat sepatutnya 2 ester CoA. So untuk setiap satu kali cycle, memang kita guna 1 ester CoA. Tapi because for 1 molecule of glucose, so kita tambah kat sini, okay, disebabkan untuk 1 molecule of glucose kita dapat 2 ester CoA. So therefore semua benda ni awak kena darabkan dengan 2. So cikgu guna warna orange. So kamu penuhkan ni So 2 ester CoA. So 2 CoA being released out. Okay, 2 citrate. 2 molecule of H2O being removed out. 2 molecule of H2O being inserted back. And then 2 molecule of isocitrate. 2 molecule of NAD+ is reduced into 2 molecule of NADH plus H+. Okay, kemudian 2 molecule of CO2 being removed out daripada isocitrate. And then becoming 2 alpha ketoglutarate. And then lepas tu, step seterusnya 2 NAD+ is reduced into 2 NADH plus H+. Therefore 2 CO2 being removed out dan 2 CoA being inserted supaya boleh menjadi 2 succinate CoA. So 2 succinate CoA kemudian removekan 2 CoA supaya jadi succinate, dan waktu ni 2 inorganic phosphate is needed to enter the substrate level phosphorylation. So dia akan combine dengan 2 GDP. So dapat 2 GTP. And after that phosphate group will release out daripada GTP pergi ke ADP. So kita dapat 2 ATP here. And then this jadi 2 succinate. So succinate undergo oxidation. 2 FAD is reduced into 2 FADH2. So kita dapat 2 fumarate. Kemudian 2 water being added to fumarate, dapatlah jadi 2 molecule of malik. So these 2 molecule of malik kemudian jadi 2 molecule of oxaloacetate. Waktu ni proses yang berlaku oxidation to NAD+ is reduced into 2 NADH plus H+. So 2 kalilah turn of Krebs cycle. Krebs cycle ni pun kena 2 kali jugalah. Okay, sebab baru cukup untuk 1 molecule of glucose. So from here kita buat the summary untuk penuhkan table yang sebelum ni, summary of aerobic respiration tu kan. So dalam Krebs cycle kita lihat, so waktu ni ATP hanya being produced masa kat sini sahaja, iaitu daripada succinate CoA menjadi succinate semasa substrate level phosphorylation. So we got 2 ATP here. So kita masukkan dalam ni. And then NADH,
So, masa time NADH terhasil semasa isocitrate menjadi alpha ketoglutarate. So, waktu ni ada 2. And after that, alpha ketoglutarate menjadi succinyl-CoA. So, another 2, so 4. And last one iaitu semasa malik menjadi oxaloacetate. So, kat sini another 2. So, dapat 6 NADH plus H+. Kemudian FADH2 hanya terhasil semasa succinate oxidize into fumarate. So, dapat 2 FADH2. So, kita letak kat sini. Okay, so total up kita akan dapat daripada proses glycolysis, Link reaction and Krebs cycle, kita akan dapat 10 NADH plus H+. Manakala untuk FADH2 still maintaining, itulah sebab hanya Krebs cycle sahaja yang menghasilkan FADH2. So, yang ni cikgu colourkan lain lah supaya kamu nampak beza dia. Total ATP ni 4. So, kamu jangan kelabukan lah kat sini. 2 ATP terhasil masa glycolysis and 2 ATP lagi terhasil masa Krebs cycle. So, kat sini ATP dapat 4. So, ATP ni boleh terus gunalah untuk hasilkan energi. Tapi NADH plus H plus dan FADH2 dia kena enter oxidative phosphorylation yang kita akan belajar pada next class. Baru kita boleh convertkan jadi ATP. Alright. So, inilah yang kamu lukis tu. Okay. Dan untuk 2 turns of Krebs cycle, so we have 2 ATP, 6 NADH plus 6 H plus, 2 FADH2 and 4 CO2. Okay. Tapi CO2 ni tak terlibat untuk penghasilan energi. So, that's why kita masukkan dalam summary. So, this NADH plus H plus and FADH2 function as electron carriers and they have the large amount of energy inside it, tapi kita kena convert lah masuk dalam oxidative phosphorylation. So, baru boleh dapat 34 ATP. So, total up akan dapat 38 ATP. So, yang ini adalah cara untuk ingatlah. Kamu boleh create another acronym. Okay. Alright, so that's all class. Thank you.